selamat pagi bersama saya Nita dan Azura di dalam 13 hari KK Labuan. Betul. Perlu dikatakan yang percutian kami ni agak berbeza jika dibandingkan dengan percutian yang sebelumnya seperti di Semporna dan juga di Mabul Sepadan dan Kapalai. Tapi di Kota Kinabalu ni kami berada di bandar. Tapi apa yang menariknya tentang berada di bandar ini, ia memberikan kita peluang untuk ada dua dalam satu. Betul. Jadi kalau anda nak ke bandar, anda berada di bandar. Tapi kalau anda nak lari daripada bandar, anda hanya memerlu naik bot dengan masa mungkin 7 ke 10 minit lah. Sebab taman laut ni berada berhampiran sangat dengan bandar Kota Kinabalu. Tapi kita kena tengok juga keadaan laut pada masa itu. Betul. Jadi hari ini Nita dan Azura akan ke Pontun Borneo Reef World untuk membuat macam-macam aktiviti di situ. Betul, kerana pontun Borneo Reef World itu terletak dalam Taman Laut Tunku Abdul Rahman. Jadi ini bermakna kami akan menghabiskan masa kami di sana sahaja, di mana Azura akan melakukan pelbagai aktiviti. Kalau anda nak tahu, anda kena tunggu Nita pula. Dan Nita akan membuat selaman di bawah pontun Borneo Reef World. Cantik. Okey, jom. Jangan buang masa lagi. Kita naik bot dan terus pergi ke Borneo Reef World. Jom. 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kembali, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibazirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan Pulau Gaya Sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Dari pantai barat Sabah sampai ke Pulau Labuan. Sungguh mengasih. Borneo Reef World yang terletak di antara Pulau Gaya dan Pulau Sapi ini sebenarnya merupakan pontun atau pelantar terapung yang terbesar di Asia Tenggara serta yang kedua terbesar di dunia. Perjalanan dengan menaiki bot dari jeti Taman Laut Sabah di Bandar Kota Kinabalu ke pontun ini hanya memakan masa kira-kira 15 minit sahaja. Hello, good morning. Hi, morning. Thank you so much. I'm Azura. I'm Claire. Nita. Thank Hi you. Claire, Adrian. Welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. This way, please. Thank you. Okay, kita dah sampai di Borneo Reef World. Kita akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Selain daripada selam scuba bersama dengan Adrian dan Nita, saya juga akan melakukan sesuatu. Tetapi sebelum tu, apa kata kita masuk, kita lihat keadaan sekeliling, baru kita cerita panjang lepas ni, okey? Jom. Nasi yang itu. Dengan keluasan 37.35 meter panjang dan 24 meter lebar, pontun seberat 220 tan ini mampu menampung kapasiti maksima seramai 500 orang pengunjung pada satu masa. Pontun yang mempunyai 3 aras, iaitu dek atas, dek bawah dan dek di bawah air ini juga dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas seperti kafeteria, tandas, kanopi, bekalan air tawar dan sebagainya. Sekarang saya bersama dengan Puan Teresa, pengarah urusan daripada Borneo Reef World. Thank you so much for having me on this beautiful pontoon. Can you tell me a little bit more about this pontoon? Like when did you start? Yeah, thank you for visiting us. We actually started operation right here in Tunku Abdul Rahman Park in between Pulau Gaya and Pulau Sapi back in 2013. Yeah, so this reef pontoon is actually a one-stop center for a family entertainment vacation destinations. Yeah. Terdapat pelbagai tarikan yang pastinya membuat anda teruja jika berada di pontun yang berkeluasan 880 meter persegi ini. Antara aktiviti yang menjadi tarikan utama adalah seperti sea walking, dek pemerhati di bawah air, snorkeling, menyelam scuba, bermain jet ski, berkayak dan banyak lagi. My partner actually saw this pontoon concept in one of the magazine. That's the largest Quicksilver at Australia, the can. So
So we were thinking that it's very good to actually showcase such a beautiful idea in and around this region to complement all our beautiful islands in here. This is our fish education platform. Oh, yeah. wow, what is that? Yes. Look. Alah, you missed it. That's huge. We're going to do some fish feeding later. You can see more. Actually, your response just now is really what we like to achieve. The missions or our missions, as an operator in the Tunku Abdul Rahman Park, is to create awareness on conservation and marine education program. Apart from coming to the island to enjoy the fun, the sand, the sun, we need to recognize one thing. Everything will come to the end. Ini merupakan pelantar bagi tujuan pendidikan mengenai beberapa spesies ikan yang kian terancam supaya para pelancong dapat dididik tentang betapa pentingnya menjaga ekosistem marin supaya ia tidak pupus dan melestarikan keseimbangan alam. Antara spesies ikan yang terdapat dalam sangkar ini ialah ikan gerapu, ikan kobia dan banyak lagi. Besar betul. Ini. Seterusnya adalah platform bagi para penyelam scuba. Platform ini mempunyai beberapa tahap ketinggian yang direka bagi tujuan aktiviti selam scuba sama ada untuk penyelam baru dan penyelam yang sudah mahir. Terdapat juga latihan selam scuba dilakukan di sini. Kini saya dibawa pula ke dek pemerhatian di bawah air yang juga dikenali sebagai aquarium. Dek pemerhatian ini membolehkan anda melihat ikan-ikan tanpa perlu membasahkan diri langsung. Like we call this an aquarium because everybody call this observatory area the aquarium. In a normal aquarium, the fishes are inside, we are outside. But now it's we are the inside. On the reverse. Yeah. Di bahagian terowong pemerhati ini dilekatkan dengan informasi tentang spesies-spesies marin yang boleh kita lihat dari dalam akuarium ini. Secara tidak langsung, Borneo Reef World bukan setakat satu pusat sehenti bagi aktiviti air. Malah, ia juga sebagai pusat informasi yang sangat baik. Cantik. Okeylah, Azra rasa Azra dah ketahui segalanya tentang Borneo Reef World, pontun kedua terbesar di dunia, pertama di Asia Tenggara. Wah, Azra sebenarnya dah tak sabar dah melakukan aktiviti yang terdapat di Borneo Reef World ni, terutama sekali sea walking tu. Mungkin Azra akan turun ke bawah, lepas tu mungkin buat aktiviti berkayak. Mana tahu sebab ke atas ni memang banyak benda kita boleh lakukan. Jadi Azra pergi bersiap sedia dululah. Shall we? Sure. Pernah berjalan pulau gaya sapi, mentandani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayu saksikan. Okey, bersama Nita sekarang adalah Isaac, adalah dive master ataupun orang kata yang akan bawa Nita dan Adrin turun ke bawah pontun ni. Since this is you guys' first time here, yeah? Yes. Yeah. So you guys know my name already, okay? So I'll be your leader for today, yeah? Okay. Right. So before we go down, okay, you guys need to know the surrounding area here, yeah? Right? The reef is just right in front of that, right? Okay. When we are going to be diving later, Alright. okay, reef will be on your right side. Oh, right side. Okay. Yes, okay. So pretty much all the attractions here, we have one thing in common here, very, very rare, okay, which is the electric clamp that glows. Okay. Confirm, But it's quite deep though. It's quite deep. It's around 18 to 19 meters. So when we go down, alright, and before we go down, okay, remember, you guys are buddying up, yeah? Okay, yeah. Buddying up, and Yeah. you guys have to remember safety is first. Yeah, okay. I'll lead the dive and I'll be in front. Okay? Alright. So Okay. the time underwater will be minimum 50 minutes. Minimum. 50 Alright. minutes, 50 yeah. minutes. Maximum 1 hour. Maximum Alright. 1 hour. Yeah. Okay. We will Alright. start shallow. Okay. And we will work ourselves deep. Alright. Okay. Adrin dah bersedia? Yep, kita dah tahu plan kita nak diving, berapa kedalaman, berapa lama, dan safety briefing pun dah diterangkan. And we're clear. Yeah. We're all set. Let's go. Rock and roll. Jom. Rock and roll. Paradise where you can be free. Ini
adalah pengalaman pertama Nita melakukan selaman di sebuah pontun. Nita dimaklumkan pontun ini menyediakan beberapa platform yang berlainan aras ketinggiannya untuk memudahkan penyelam skuba yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Contohnya, sama ada bagi penyelam baru maupun yang telah berpengalaman. Kedalaman maksimum di pontun ini adalah sedalam 30 meter. Sebagai memulakan selaman, Isaac membawa kami terus ke bahagian pelantar yang digunakan untuk aktiviti sea walking. Di sini, kami disambut dengan sekawan kecil ikan Big Eye Snapper. Sementara kami menunggu Azura untuk turun ke pelantar ini. Mana Azura ni? Masuk air. Okey. Aktiviti sea walking atau berjalan dalam air merupakan aktiviti paling digemari di Borneo Reef World ini. Pada pendapat saya, aktiviti ini merupakan pendedahan awal bagi mereka yang ingin menjadi seorang penyelam skuba. Topi keledar selaman seberat kira-kira 35 kg dipakaikan bagi tujuan membekalkan oksigen kepada penyelam. Dengan itu, penyelam sebenarnya boleh turun ke kedalaman maksimum 7 meter. Selain itu, kita hendaklah memakai kasut getah untuk memudahkan kita berjalan dan mengelakkan dari sebarang kecederaan. Nita dan Adrian sudah ada menunggu Azura rupanya. Akhirnya, dapat juga Azura bersama mereka di dalam air walaupun dengan cara atau teknik yang berbeza. Kedalaman maksimum platform di pontun ini adalah 4 meter sahaja. Sepanjang melakukan aktiviti sea walking ini, kita akan diawasi oleh penyelam profesional. Jadi, tak perlulah risau ya. Sempat juga Azura bergurau dengan Adrian di dalam air. Pelbagai spesies ikan boleh ditemui di kawasan platform ini. Antaranya ialah Big Eye Snapper, Damsel dan yang paling comel, Anemone Clownfish. Selain itu, beberapa spesies kima juga boleh ditemui di sini. Wah, menariknya! Paling menarik adalah terdapat karang yang dikenali sebagai sea fan yang hidup subur di sini. Oleh kerana cahaya matahari boleh menembusi kawasan ini, membuatkan warna sea fan ini sangat menarik. Baiklah, Azura cukup puas hati dengan pengalaman ini. Sekarang, Azura biarkan Nita dan Adrian meneruskan selaman mereka. Alah, nak ikut! Sebaik saja kami menyelam di bawah pontun, kelihatan ikan selah atau catfish sedang berenang dalam kawanan yang sangat besar. Tengoklah Adrian, dia pun tak melepaskan peluang berenang di samping kawanan ikan selah ni. Nita tak sangka betul di kawasan yang sangat hampir dengan bandaraya pun kita boleh menemui kawanan ikan sebesar ini. Everybody thinks diving is a difficult thing to do. It's a myth. But this pontoon actually bring the convenience, the easiness to learn diving, to dive right here. You see that there's a platform at 1 meter, you can stand about chest high and you get your equipment adjusted. Then you go to the next platform about 3 meters and then you can see almost everything down below the pontoon, the school of fish and the barracuda, you know, the yellowtail small snapper, which is what I was filming or shooting this morning. It's just magic. I tell you, this place is magic. Yeah. Di sini terdapat juga sekumpulan kecil ikan alu-alu ekor kuning atau yellowtail barracuda. Yellowtail barracuda ini mempunyai badan yang memanjang dengan 2 sirip dorsal yang terpisah, satu di bahagian atas badan dan satu lagi di bahagian bawah berhampiran duburnya. Ia mempunyai rahang yang panjang dan mata yang agak besar. Ini pula sekumpulan ikan diamond moon atau juga dikenali sebagai silver moony dan butterbream. Spesies ini boleh mencapai panjang maksimum kira-kira 27 cm. Ia mempunyai warna perak berkilat dan di bahagian siripnya pula berwarna kekuningan, manakala sirip dorsal berwarna hitam. Spesies ikan ini akan kelihatan lebih berwarna kuning ketika ia masih muda. Perbezaan usianya boleh dilihat daripada 2 jalur hitam menegak di bahagian kepalanya. Nampak tak ikan tu? Ia adalah batfish. Biasanya ikan ini boleh ditemui di suhu air yang hangat dan sederhana sejuk. Pergerakannya di dalam air amat perlahan dan biasa ditemui di kawasan laut dalam, namun boleh juga ditemui di kawasan cetek.
membawa kami turun ke kawasan yang lebih dalam lagi. Di sini, kami disajikan dengan variasi batu karang dan satu landscape taman dalam laut apabila terdapat tukun-tukun tiruan yang diletakkan di sini. Tukun tiruan ini telah menjadi habitat bagi staghorn coral dan tempat permainan ikan. Yeah, conservation is such an important thing actually because the ocean is something that we need to protect. They have actually make up coral planting project. They tie it onto the corn, the cylinder corn, and then they drop it into the water for them to grow, and they will attract more corals to come in. And this is the effort they will actually replenish the damaged coral all the time, and this is an ongoing process. I think the corals are generally growing now much better than what people used to see, and this is the effort they're continuously doing it here. Sea urchin atau landak laut ini kelihatan sangat menarik sekali. Kelihatan seperti ada cahaya biru pada badan landak laut ini. Namun, duri-duri yang tajam itu amat berbisa apabila menusuk ke permukaan kulit manusia. Sea urchin ni mereka sebenarnya sama filem dengan yang sea cucumber. Mereka radial simetrik, maksudnya kalau you nampak macam sea star, you nampak ada 5 yang sama je. Jadi sea urchin dia juga dalam filem tu Echinodermata. Jadi yang you rasa ada tengok satu bulat yang berwarna tu kan, ramai orang yang kata yang itu mata dia. Sebenarnya itu bukan, itu anus dia. Maksud tempat dia keluarkan benda yang tak mau. Mulut dia kat bawah, dia macam satu mangkuk. Kat bawah dia ada mulut, lepas tu atas dia ada spine, dan yang bulat yang berwarna tu itu tempat keluarlah yang buangkan apa-apa yang tak mau. Ini adalah feather duster worm atau cacing bulu ayam. Menurut kajian, haiwan ini telah pun wujud sejak era Jurassik lagi, berpandukan fosil yang telah ditemui. Bulu-bulunya yang beralur lembut itu sebenarnya adalah tentakelnya yang bersambung dengan bahagian kepala makhluk ini. Tentakel tersebut bertindak sebagai penapis plankton yang menjadi makanan utama cacing ini. Selain itu, tentakelnya juga berfungsi untuk menerima oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida daripada tubuhnya. Wah, inilah yang Nita nanti-nantikan dari tadi. Lihatlah betapa banyaknya khemah elektrik ataupun electric clamp di sini. Sekali pandang, seolah-olah khemah ini menghasilkan sendiri cahaya tersebut. Namun sebenarnya, ia hanyalah pantulan cahaya yang diserap dari kawasan di sekelilingnya, lalu dipancarkan semula melalui pemantul yang terdapat pada mantel khemah ini. Manakala cahaya yang kelihatan seperti arus elektrik itu terjadi apabila khemah tersebut menggerakkan bibirnya sekaligus mendedahkan pemantulnya. Khemah yang hanya memakan plankton ini biasanya hidup pada kedalaman 5 hingga 20 meter dan boleh membesar sehingga 9 cm. Ada masa jangan dibasirkan. Selaman di Borneo Reef World pada hari ini sememangnya memberi suatu kejutan bagi Nita. Walaupun jarak tapak selamat ini terletak begitu hampir dengan Bandaraya Kota Kinabalu, namun Nita telah menemui pelbagai spesies hidupan marin yang menarik perhatian Nita. Pulau gaya sapi mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan dari pantai barat. Sementara Nita dan Adrian masih dengan aktiviti selaman mereka, saya pula ingin mencuba melakukan aktiviti berkayak yang disediakan di sini. Bagi keadaan diri saya sekarang ini, aktiviti berkayak sudah cukup memadai. Di kawasan ni ada banyak migratory birds kan? Ya, ada banyak. Ada pernah nampak tak? Jenis dia ada tahu? Jenis dia Banyaklah berwarna-warni. Ya.
Berhampiran dengan pontun ini, terdapat sebuah kawasan penanaman semula batu karang yang diusahakan oleh Borneo Reef World dengan kerjasama Jabatan Taman Laut Sabah. Melalui usaha ini, mereka dapat memastikan kelangsungan hidup beberapa spesies batu karang dan secara langsungnya memberikan habitat baru kepada hidupan marin yang lain. Selain itu, Azura tidak ketinggalan untuk melakukan aktiviti snorkeling yang menjadi tarikan di sini. Cukuplah untuk melepaskan rindu terhadap selam scuba. Seronok betul Azura kerana dapat melakukan pelbagai aktiviti di Borneo Reef World ini. Ini dia keunikan bila kita berada di atas kayak, kita boleh buat apa saja tapi tak boleh rosakkan batu karang. Kalau kita masuk pun kita kena duduk berenang di bahagian atas dan jangan sentuh apa-apa, okey? Boleh ya? Boleh. Kat sini banyak ikan je. Mesti anda nak turun ke bawah kan? Kan? Tak apa. Saya pun sebab tak dapat turun bawah. Kat sini pun saya macam okeylah, bolehlah. Sebagai seorang penyelam scuba, memang keinginan untuk turun ke bawah tu ada. Tapi kita perlu berhati-hati sebelum kita melakukan sesuatu aktiviti tu. Itu sangat penting kerana keselamatan adalah nombor 1. Okeylah, puaslah. Dah dapat berkayak, dah dapat snorkeling. Sekarang saya relax. Tidur kat sini sekejap. Okey, Nita baru je selesai menyelam di Borneo Reef World ataupun BRW Reef. Sangat-sangat best, sangat-sangat awesome. Tak tahu nak cakap. Awesome. Abang kata Isaac awesome. Awesome. So for our first dive set tu tadi kan, okay, kita jumpa false clown anemone fish around 7 to 6 meters. Okey. 6 meters. Kemudian ada lampu lip-lap di dalam air. Itu nama dia electric lamp. Adrian cakap dengan Nita, cuma di sini dengan Di kawasan Sabah ni ya. Sabah saja kan. Rata-rata di kawasan Sabah ni boleh dikirakan kita boleh berpeluang melihat lagi kan. Electric lamp ni. Electric lamp. Saya tak sengaja tu yang saya Nita terus macam lalu macam kenapa dia masuk dalam balik? Feather duster worm. Kalau kita kacau dia masuk terus. Ya. Tapi ikan sket tu yang banyak tadi kan. Macam tornado besar. Ada kecil ada besar. Tu beribu tu tadi kan. Terima kasih banyak-banyak Isaac. Terima kasih. Kami pun berterima kasih. Kita berjumpa lagi. Terima kasih. Pejam kelip mata tutup semua tiba-tiba dah hari yang ke-9 dalam percutian kami dalam 13 hari Kota Kinabalu, Labuan. Dan hari ini saya perlu katakan kepada anda satu hari yang sangat berinformasi kepada Azura kerana kami berdua dapat pergi ke pontun ataupun Borneo Reef World dan saya rasa sangat bangga dengan Teresa yang sanggup melakukan usaha sebegini untuk memastikan yang generasi muda dapat mempelajari tentang kehidupan marin dan juga ekosistemnya yang betapa pentingnya untuk kita menjaga keindahan alam sekitar terutama sekali di dalam dasar laut itu sendiri. Nita pula macam mana? Dalam selaman itu Nita dapat melihat electric lamp yang hanya terdapat di perairan Borneo. Bagi Nita, memang kita perlu menjaga sesuatu itu di dalam laut ataupun di atas sebenarnya. Jadi pada keseluruhannya kami berdua mendapat satu hari yang sangat menarik lah, penuh dengan informasi Sambil belajar. Betul. Hari masih muda lagi. Jadi kami nak habiskan masa di sini dahulu dan kepada anda jika anda ingin mengetahui apa yang akan kami lakukan esok, pastikan anda terus bersama Azura dan juga Nita dalam 13 hari Kota Kinabalu, Labuan. Jom, sambung. 13 hari ku